Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Encik Hakim. Selamat malam Encik Hakim. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan ataupun saya nak bentangkan kepada Encik Hakim berkaitan dengan artikel ataupun jurnal atau artikel ataupun buku yang kami pilih, iaitu berkaitan dengan pemikiran Al-Kindi, pengaruh terhadap intelektual Muslim di Malaysia dan Indonesia, karangan daripada Syahmin Lamin. Yang mana buku ini kami ambil dalam satu bahagian, iaitu berkaitan dengan pemikiran Al-Kindi mengenai manusia sebagai makhluk berakhlak baik. Baik, jadi sebelum kita pergi jauh lagi, saya nak perkenalkan Al-Kindi, yang mana Al-Kindi merupakan seorang ahli falsafah Islam dan juga falsafah Arab yang pertama, yang mana beliau nama beliau ialah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq, yang mana Al-Kindi juga merupakan seorang ilmuwan Islam yang menguasai pelbagai lagi ilmu, bukan sahaja falsafah. Dan dari segi falsafah, beliau juga telah mempunyai beberapa karya yang terkemuka lah. Jadi buku ini menceritakan tentang sebahagian daripada pandangan beliau dalam karya-karya beliau. Baik, kita lihat satu persatu mengenai kupasan dari segi pendapat ataupun dari segi pemikiran Al-Kindi. Baik. Yang pertama, Al-Kindi telah menyatakan bahawa di antara keutamaan untuk jati diri seseorang itu adalah dia lebih mementingkan akhlak dari segi daya fikir, daya emosi dan juga daya nafsu bagi membentuk jati diri seseorang. Bagaimana Al-Kindi menyatakan perkara tersebut adalah kerana yang pertama sekali, untuk membentuk akhlak seseorang, dia perlu menguasai dari segi daya fikir ataupun ilmu pengetahuan. Jadi kita ketahui bahawa ilmu ini merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam, yang mana dalam hadis pun ada sebut talabul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Jadi dengan menguasai ataupun dengan mempelajari ilmu, maka itu merupakan salah satu cabang dalam kita nak membentuk akhlak kita. Yang kedua adalah daya emosi, iaitu dengan kita mengawal ataupun kita cuba menguasai emosi kita dengan cara yang baik, ataupun kita kawal emosi kita. Penting untuk kita mengawal emosi ini kerana dengan kita mengawal emosi, kita mampu untuk berfikir. Jadi dia ada saling kaitan. Jadi bila kita dapat mengawal emosi, maka kita akan lebih berakhlak. Yang ketiga adalah daya nafsu, yang mana daya nafsu juga merupakan satu elemen yang penting dalam kita ingin berakhlak ataupun ingin membentuk akhlak yang baik, yang mana daya nafsu akan menjerumuskan kita ke arah kejahatan. Itulah namanya nafsu. Yang mana nafsu ini dia, orang kata apa, dia terbahagi kepada banyak, dan di antaranya nafsu ammarah bisu, nafsu yang orang kata apa, membawa kita ke ataupun menyeru kita ke arah kejahatan. Jadi kalau kita mampu untuk mengawal hawa nafsu, kan Nabi pun dah sebut dah, nafsu ni orang kata apa, satu perkara yang susah untuk dikawal, dan di antara cara untuk kita kawalnya adalah dengan berpuasa. Jadi jika kita mampu untuk mengawal hawa nafsu, maka kita juga mungkin boleh membentuk akhlak yang baik, ataupun akhlak untuk kita, contohnya kita boleh mengelak daripada berkata perkara-perkara yang tidak elok, melihat kepada perkara-perkara yang tidak elok, dan semua itu mungkin membentuk kepada akhlak yang mulia. Jadi kalau kita dapat menguasai 3 elemen yang Al-Kindi cakap ini, iaitu daya fikir, daya emosi dan juga daya nafsu, maka Al-Kindi kata kita dapat membentuk akhlak yang baik dalam jati diri seseorang.
Baik, kita cuba lihat kepada pandangan yang kedua, iaitu daripada Ibnu Miskawayh yang cuba kita selarikan dengan pemikiran Al-Kindi. Yang mana Ibnu Miskawayh menekankan kepada kita bahawa interaksi sosial merupakan salah satu medium utama dalam merealisasikan akhlak. Kenapa Ibnu Miskawayh berkata sedemikian? Kerana Ibnu Miskawayh cuba untuk mengaitkan teori interaksi sosial, yang mana Ibnu Miskawayh cuba menyatakan bahawa dengan interaksi sosial ni dia akan memainkan peranan ataupun mempengaruhi akhlak seseorang. Kita boleh lihat kepada dari segi konsep seorang budak. Kata Rasulullah, bayi yang lahir itu ibarat sebuah kain putih. Ibu bapa lah yang akan mencorakkan bagaimana kain putih itu. Kalau baiklah ajaran ataupun baiklah didikan ibu bapa, maka anak itu akan menjadi baik. Tapi jikalau sebaliknya, maka mungkin budak itu akan jadi sebaliknya lah. Jadi kalau kita cuba kaitkan dengan apa yang cuba Ibnu Miskawayh ceritakan adalah bagaimana interaksi sosial. Bagaimana contohnya seorang budak dia berinteraksi dengan kawan-kawannya, rakan sebayanya. Bagaimana dia berinteraksi dengan ibu bapanya. Bagaimana dia berinteraksi dengan guru-gurunya. Jadi daripada situ, jikalau baiklah surrounding ataupun interaksinya bersama dengan yang lain, maka dia boleh membentuk akhlak yang baik kepada seseorang itu. Contohnya, bagaimana seorang budak ni dia berkawan dengan kawannya yang sentiasa membaca buku, sentiasa menghormati guru, sentiasa melaksanakan solat awal. Jadi pengaruh rakan sebaya tu mungkin boleh mempengaruhi seorang budak itu, seorang pelajar itu untuk turut melaksanakan perkara tersebut. Solat awal, menghormati guru, pergi sekolah dan sebagainya. Jadi inilah konsep yang cuba disampaikan oleh Ibnu Miskawayh, yang mana interaksi sosial ini adalah penyebab kepada penyebab kepada kita membentuk akhlak yang baik. Jikalau baiklah interaksi sosial tersebut, maka kita boleh membentuk akhlak yang baik kepada jati diri seseorang. Dan yang ketiga adalah pendapat daripada Syekh Naqib Al-Atas, yang mana Syekh Naqib Al-Atas cuba untuk menekankan 4 elemen dalam membentuk akhlak seseorang. Iaitu yang pertama adalah agama, Islam, ilmu dan juga akhlak. 4 komponen ini adalah saling berkaitan. Jadi apa yang boleh kita katakan berkaitan dengan konsep yang cuba disampaikan oleh Syekh Naqib Al-Atas ini adalah 4 elemen tersebut adalah agama, Islam, ilmu dan juga akhlak. Beliau berpendapat semua wajib kenal agama, kemudian kenal Islam, tuntut ilmu dan kita boleh mencapai akhlak tersebut. Jadi 4 elemen ini dia saling berkaitan. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah merupakan nasihat, dan melalui nasihat itu kita boleh membentuk akhlak yang mulia. Al-ilmu, melalui dengan pembelajaran dari segi ilmu itu, ilmu mengajarkan kepada kita berkaitan dengan adab. Dan akhlaklah akan menterjemahkan bagaimana adab tersebut dan apa yang kita pelajari daripada adab tu, bagaimana kita mengaplikasinya. Jadi melalui 4 elemen ini dia merangkumi kepada bagaimana jati diri ataupun akhlak seseorang itu terbentuk. Itu yang cuba disampaikan oleh Syekh Naqib Al-Atas, yang mana 4 elemen tersebut iaitu agama, Islam, ilmu dan akhlak, yang mana jikalau digabungkan ataupun dikaitkan di antara satu sama lain mampu membentuk jati diri dan akhlak seseorang dengan baik. Yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan falsafah daripada barat, iaitu Greek, yang mana mereka berpegang teguh kepada sesuatu etika dan juga nasihat yang membantu mereka dalam menghadapi kehidupan yang penuh mencabar. Yang mana daripada falsafah barat dan Greek ini, mereka juga berpegang bahawa etika dan nasihat itu memainkan peranan yang penting dalam membentuk
kepribadian seseorang. Apa yang kita boleh lihat, etika ataupun moral ini merupakan perkara yang penting dalam kehidupan, dalam kita menjalani kehidupan kita. Kehidupan yang mungkin penuh dengan mencabar, penuh dengan dugaan. Dan kalau kita lihat sekarang ni, sudah ramai manusia yang tidak berakhlak. Kalau kita lihat di sekolah sahaja, bagaimana murid yang kurang ajar dengan gurunya, yang tidak hormat gurunya. Bagaimana anak-anak sekarang yang tidak hormat pada ibu bapanya. Bagaimana kita lihat banyak orang yang tidak menghormati antara satu sama lain, yang mana mungkin perkara ini cuba dikaitkan oleh falsafah barat, yang mana jikalau kita berpegang teguh kepada sesuatu etika dan nasihat, maka kita akan mampu menghadapi kehidupan yang penuh mencabar. Jadi apa yang kami nak cuba sampaikan berkaitan dengan buku ini, iaitu mengenai bahagian manusia sebagai makhluk berakhlak, adalah akhlak amat dipandang tinggi oleh masyarakat. Akhlak merupakan satu perkara yang sangat penting, yang mana akhlak memainkan peranan yang penting dalam pendidikan juga. Yang mana kalau kita lihat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kita nak melahirkan, dan matlamat utamanya adalah untuk rakyat Malaysia mempunyai sifat akhlak yang mulia dari segi pelbagai aspek. Yang mana kita nak rakyat Malaysia, tak kira lah daripada bangsa Melayu, bangsa Cina, ataupun bangsa India, ataupun bangsa-bangsa yang lain, semuanya mempunyai satu misi yang utama ataupun misi yang paling utama, iaitu bersifat dengan akhlak yang mulia. Yang mana hormat antara satu sama lain, tidak mencaci antara satu sama lain, tidak melakukan permusuhan kaum, dan kita tidak mahu tragedi 13 Mei berulang. Dan ini yang cuba disampaikan oleh pemikiran Al-Kindi, iaitu manusia sebagai makhluk yang berakhlak. Dan kalau kita cuba kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, jelaslah bahawa jikalau kita mengaplikasikan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, maka kita dapat menjadi seorang manusia yang berakhlak, dan kita boleh mencapai keharmonian kaum, kita boleh mencapai perpaduan kaum dalam negara kita. Dan insya-Allah dengan apa yang kita boleh gariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, mungkin kita dapat aplikasikan kepada semua rakyat Malaysia untuk sentiasa menghormati antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi itulah serba sedikit mengenai pembentangan saya berkaitan dengan pemikiran Al-Kindi, pengaruh terhadap intelektual Muslim di Malaysia dan juga Indonesia, di bawah subtopik manusia sebagai makhluk berakhlak. Hakikatnya, kita perlulah sentiasa mengamalkan akhlak yang mulia agar sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang yang Allah lihat adalah orang yang tinggi takwanya, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk pembentangan saya pada malam ini. Saya minta maaf salah dan silap. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.